Alright, hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan bincang soalan percubaan dari negeri Kedah. In previous video saya dah bincang soalan nombor 1 sampai 5. So in this video turn untuk soalan nombor 6, 7 dan 8. Okay, so kita mulakan. Okay, so sesiapa nak solution bertulis soalan 1 sampai 5 tu boleh refer channel TikTok kita ke, saya akan post lah kat sana. Apa-apa pun semua saya akan post kat sana je. Okay, memang takkan miss lah. Okay, wait. Nombor 6. Sekejap Okay, ready. Jadual 6 menunjukkan maklumat mengenai sebatian karbon X, Y dan Z apabila bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 beresid dan serbo natrium karbonat. Okay, ingat ni the whole thing nama dia. Okay, so X ada 4 karbon alkina. Dengan KMnO4 dia bertindak balas. Natrium karbonat tak. Y asid karboksilik. Okay, nama pun asid karboksilik, mestilah dia tak bertindak balas dengan larutan yang beresid. Dia mesti nak bertindak balas selain daripada tu. So natrium karbonat and alkohol dia bertindak balas dengan asid tapi tak bertindak balas dengan natrium karbonat. Okay, ambil dulu raja. Okay, baca dulu then go for the question. Formula alkina. Okay, dia tanya alkina, betul tak? Okay, so alkina CN H, betul, H2N. Okay, sebabnya dia ada dua yang benda yang berbeza. Kalau alkuna dia 2N minus 2. Kalau alkana dua-dua ada A, betul tak? A dengan A. So dia ni 2N plus 2. Tu cara nak ingat lah. Okay, berdasarkan jadual 6, namakan sebatian Z. Okay, ni sebatian Z, dia sejenis alkohol, dia ada 6 karbon. So hex, ya betul, hexanol. Aku mengajar, aku yang jadi pandai. Korang tak jawab, menganga-nganga tengok aku saya tanya, kalau satu karbon, nama dia apa? Nama permulaan dia? Yes, betul, me. Kalau 2, it. Okay, 3, prop. 4, boot. 5 apa? Semua tengok aku pula. Apa 5? Pentanol, betul. Okay, next, hexanol. Okay, kalau alkohol lah hexa. Okay, hepta. Lepas tu oct. Lepas tu okay lah, teruskan. Okay, so betul lah. Kalau 6 dia hex lah. Dia maksimum dia tanya sampai 8 je. Okay, jarang lah dia tanya yang ada 9 karbon dengan 10 karbon. Okay, 0.5 mol sebatian Y bertindak balas dengan natrium karbonat berlebihan menghasilkan natrium propanoat, air dan juga gas karbon dioksida. So tulis persamaan kimia untuk tindak balas ini. Okay, sebatian YU apa? Asid karboksilik ada 3 karbon. Apa formula asid karboksilik? CnH2n plus 1 COOH. Betul ke salah? Yes, betul. So N ganti dengan N, dia kata 3, betul tak? So sini dah ada 1, so jadi C2 lah. Okay, lepas tu H jadi 5 dan juga COOH. Betul. Ramai dia pergi terus gantikan N sama dengan 3. Ingat, kat sini dah ada 1 C dah. So termasuk sini baru 3. So kalau dah ada 1, mestilah ni 2. Betul tak? Baru 2 tambah 1 jadi 3. Barulah balance. So formula untuk asid karboksilik ataupun sebatian Y ni adalah apa? Saya dah bagi kat atas. Yes, betul. C2H5COOH. Okay, bertindak balas dengan natrium karbonat. Takkan you tahu formula natrium karbonat Na plus dengan CO3 2 minus, silang cas. Itulah formula yang terbentuk. So dia akan jadi apa? Na2. Yes, pandai. CO3. Very good. Okay, menghasilkan natrium propanoat. Okay, maksudnya natrium propanoat ni dia dihasilkan. Okay, fine. So propanoat, so natrium akan duduk kat belakang lah sebab dia dalam kategori lemah. Okay, so dia akan jadi C2H5COO. H ni dia akan ganti dengan Na. Tu je beza dia. Okay, so apabila you punya alkohol, asid bertindak balas dengan natrium karbonat, dia akan berbentuk ion yang mana dia akan bentuk produk yang mana cation dia akan duduk kat belakang, anion akan duduk kat depan. Tu cara nak ingat. Plus H2O dan CO2. Okay, pandai. Tapi persamaan balance tak? Tak balance. Okay, balance kan lah persamaan you. Kejap aku tolak ni ke belakang sikit. Okay, so letaklah automatic 2 kat sini. So when letak 2 kat sini, sini pula you need another 2.
So sekarang balance tak? Yes, dah balance. Okay lah. So it's just you akan start kat formula propanoate tu. Ingat, propanoate tu yang ni lah. Okay, yang depan ni. Okay, dia akan duduk kat sana. Okay, dia akan duduk kat depan lah. Alright. Bilangan molekul gas karbon dioksida yang dihasilkan. Okay, so you tahu berdasarkan persamaan kimia. Okay, berdasarkan persamaan kimia. Apa-apa pun you kena berdasarkan persamaan kimia dulu. Sebab kena cuba buat nisbah mol dulu. Okay, dan dia dah bagi dah bilangan mol. So straight away boleh buat. Okay, so berdasarkan persamaan kimia, you tahu 2 mol C2H5 COOH bersamaan dengan 1 mol CO2. Okey, ini secara kimia. Tapi you tahu dalam lab orang ni ada 0.5 saja. So ni 0.5 je ada. So berapa mol of oxygen, carbon dioksida yang ada? Yes, pandai, darab lah silang. So you dapat 0.5 darab 1 bahagi 2, which is 0.25 mol CO2. Betul, ini bilangan mol. Saya nak bilangan molekul dia. So darablah dengan pemalu Avogadro. You simply formula pertama, segitiga pertama untuk yang konsep mol itu. Okay, dia tanya bilangan molekul kan. So carbon dioksida itself memang molekul. So tak ada apa masalah. Let's say dia bagi carbon dioksida and dia tanya bilangan atom, baru masalah. Okay, so mol dengan mol boleh cancel. So tinggalnya 0.25. You darab dengan 6.02 tu, press calculator betul-betul. 1.505 darab 10 kuasa 23. Ada yang tanya, cikgu yang ni saya nak bagi 2 tempat pulang boleh tak? Boleh je, tapi kalau you press calculator, you dapat, kalau let's say dapat 3 je tempat pulang, bagi je 3. Let's say you dapat yang berulang panjang, bagi 2. Okay, baik, ni bagi apa-apa pun as long as 1.50 ke 1.51, tapi dia kena darab dengan 10 kuasa 23. Ada yang tu, kira betul lah. Okay, so dah settle untuk yang ini. Next, nyatakan pemerhatian bagi tindak balas sebatian X dan Y terhadap larutan kalium manganat 7 berasid dan bandingkan tindak balas yang berlaku dalam sebatian X dan Y. Okey, so tindak balas X dan Z pula. Okey, X dan Z kalau dia bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid, cuba tengok X dan Z dia bertindak balas tak? Yes, dia bertindak balas. So apa yang berlaku? Ingat, pemerhatian itu apa yang berlaku pada larutan yang dia bertindak balas. So larutan kalium manganat ini, dia memang itself warna apa? Yes, pandai. Larutan kalium manganat 7 berasid ini dia berwarna ungu. Ingat ungu. Ada yang kata pink. Mana ada pink sayang? Is either purple or ungu. Okay, purple in English lah. Okay, so larutan kalium manganat 7 berasid bertukar dari warna apa? Dari warna ungu ke tak berwarna bagi tindak balas sebatian X dan Z. Okey, ini nombor 1. Okey, ini dah jawab soalan pertama lah. Okey, wait I write first. Dan Z. Okey. Dan dia tanya bandingkan tindak balas yang berlaku. Betul tak? Dalam sebatian X dan Y. So dua-dua ubah color, tapi apa tindak balas yang berlaku? Okey, so you tahu XU apa? Tengok kat sini. XU alkina dan juga ZU adalah alkohol. So kalau alkina dia bertindak balas dengan larutan ini, dalam siri dia you belajar, dia ada tindak balas penambahan. Betul. So sebatian X mengalami tindak balas penambahan. Okey, betul. Tindak balas penambahan. Manakala, sebabkan dia suruh bandingkan, so better you ada the word manakala. Okey, you compare dua-dua. Manakala sebatian Z. Okey, you tahu sebatian Z you apa? Alkohol, betul? So alkohol you rasa kalau dia bertindak balas dengan kalium manganat 7 berasid ni buat apa? Yes, betul, untuk pengoksidaan. Sebab ni bersifat sebagai ejen pengoksidaan. So sebatian Z mengalami tindak balas pengoksidaan. Tu je jawapan dia. Okay, so you kena mention macam ni lah.
dia mengalami tindak balas apa. If you tak mention macam ni, sampai bila-bila pun you tak faham. You kena tahu kalau reagent ni digunakan untuk siri homolog ni untuk tindak balas apa, you kena tahu benda tu. It's not about hafal, it's something about you boleh ingat sebenarnya naturally. Okay, so saya tukar warna pen, dah bosan dengan warna orange. So this is the dua markah. Markah pertama, you bagi tahu. You memang tahu kalau berlaku tindak balas, tak kisahlah apa-apa tindak balas yang menggunakan larutan kalium manganat 7 beresid ini. Kalau tindak balas tu berlaku, warna larutan tu mesti berubah dari ungu ke tak berwarna, fix. Okay, it's memang fix. Kalau dia kata untuk kalium dikromat 6 beresid, jingga kepada hijau, yes, pandai. So you kena ingat benda ni. Memang kita when mengajar redox, kita dah bagi tahu dah warna bagi semua larutan yang you belajar. Indikator ataupun penunjuk yang you selalu guna adalah kalium manganat 7 beresid dengan you kalium dikromat 6 beresid. You selalu guna dua-dua ni. So you kena tahu warna dia sebelum dan selepas tindak balas. Warna dia selalu satu je. Okay, kalau kalium manganat tu ungu kepada tak berwarna. Kalau dikromat, jingga kepada hijau. That's all. Jangan guna warna orange. Bukan kata orange, it's jingga. Orange is buah. Okay, jangan main-main. Take note. Okay, next, soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan tip you berisi larutan ferrum 2 sulfat dan larutan kalium dikromat 6 beresid. Okay, saya tanya kat you, apa warna larutan kalium dikromat 6 beresid? Cepat. Awak, apa warna? Yes, betul. Warna jingga. Okay. Apa warna larutan ferrum 2 sulfat? Yang tengah belajar kat YouTube tu, comment down. You comment down. Saya tak nak beritahu. Asyik aku je yang beritahu semua. Okay. So, ni beresid. Yang ni, okay, asid sulfurik. Okay, kenal pasti anode dan cathode. Okay, you nak tahu anode dan cathode, you kena tentukan yang mana ejen pengoksidaan, yang mana ejen penurunan. Betul ke salah? Yes, pandai. Betul. Okay, now saya tanya kat you, which one is ejen pengoksidaan, which one is ejen penurunan? Cepat jawab. 5 saat. Saya nak buka buku teks. Okay, tengok kat sini. Okay, siapa tak tahu, comment down juga dia tak tahu. Siapa tahu, comment down apa yang dia tahu. Okay, kejap nak scroll down. Mana dia? Okay, ni. Larutan kalium dikromat 6 beresid adalah ejen pengoksidaan. Ferrum 2 sulfat ejen penurunan. So, manakah ia diletak? Tu yang you kena tahu. Okay, ingat. Mana. Yang ni kan. Okay. Pemindahan elektron. Okay. Negatif dan juga positif. Okay. Fine. So, ejen penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Okay, so you tadi dah tahu that this fella is ejen pengoksidaan. Betul tak? So, dia mengalami penurunan. Pandai. Okay. So, this abang, dia ejen penurunan. Betul tak? Ferrum 2 sulfat is ejen penurunan. Okay. So, dia mengalami apa? Yes, pengoksidaan. Okay. So, dah tentukan benda ini. Then, you tengok. Kita akan always, okay, susun ejen penurunan di bahagian, yes, terminal negatif, which is anode. So, in this case, you punya anode apa? Cuba tengok betul-betul. So, konsep dia, ejen penurunan akan duduk kat terminal negatif. So, terminal negatif you apa? Anode. So, sekarang anode you yang mana? Komen cepat. Anode you yang mana? Kelas, cepat. Yes, betul. Anode you ejen penurunan. So, in this case, B lah you punya anode. Ada salah kat skema. Okay, cathode you ejen pengoksidaan. So, ejen pengoksidaan you A lah. Betul lah. Faham? Okay, so you kata you punya B yang duduk kat ejen sebagai ejen penurunan. Betul? Di anode. So, dia mengalami apa? Penurunan. So, apa yang mengalami penurunan? Okay, ion ferrum 2. Betul. So, Fe2 plus akan jadi Fe. Betul. Okay. Fe ke Fe3 plus, sorry. Dia akan jadi Fe3 plus. Dengan syarat, yes, betul, tambah elektron. Kenapa? Sebab dia ejen penurunan. So, dia mengalami pengoksidaan. Pandai awak. So, sifat pengoksidaan, nombor pengoksidaan meningkat. Betul tak nombor pengoksidaan meningkat? Ni 2, ni 3. So, betul. Okay, cathode dia apa? Cathode dia kalium dikromat tu kan. So, yang terlibat adalah ion. Yes, pandai, ion dikromat, which is
CR2 pen ni dah mula bahal. CR2O7 2 minus, okey, dia akan menghasilkan 2 CR3 plus. Betul. Tapi you kena tahu the whole equation. So ini 14H plus tambah 6 elektron dan juga tambah 7H2O. So macam mana cikgu tahu the whole equation? Cikgu ni ni saya hafal semua ni. Yang ni kena hafal, especially untuk kalium-kalium ni, all this 4 and also all this yang hydrogen peroksida dengan sulfur macam jarang lah jumpa. So please be careful. Okay, pastikan you tahu semua ni. Okay, you kena tahu semua ni. It's very very crucial. So mulakan hafal dari sekarang, sebab kalau nanti you lambat hafal, you yang menyesal. Okay, understand? So ingat ejen penurunan dia duduk kat mana? Dia akan duduk kat anode. Ejen pengoksidaan dia akan duduk kat cathode. Okay, dia adalah satu minomic saya rasa, anox yes betul, anox. Okay, dia ingat macam ni, anox ni student saya ajar lah. So dia kata anode, AN ni stand for anode. So anode mengalami oxidation. So yang ni, dua-dua ni yang mana mengalami oxidation? Yes, this one. So dia duduk kat anode. Tu satu tips yang my student teach to me lah. Okay, tapi itu lebih terpakai untuk pelajar DLP. Okay, kenal pasti ejen penurunan dan cadangkan bahan lain yang boleh menggantikan ejen penurunan. So tadi you yang kata ejen penurunan you larutan ferrum disulfide. Betul ke salah? Yes, betul. So tulis dulu. Ejen penurunan you apa? Larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so you nak ganti dia dengan apa? Kalium iodida boleh, kalium bromida boleh. Yang paling kita gunalah. Okay, so better. Okay, it's very better actually. Nak guna logam reaktif pun boleh, tapi usually kita guna molekul lah. I mean ion, sebab yang ni kita guna ion kan. Logam reaktif dia logam sahaja. So you boleh guna kalium iodida. Faham? Guna je kalium iodida. Boleh gunakan kalium iodida. Atau kalium bromida pun boleh juga. Jangan kata kalium fluorida ke. Tu semua tak boleh. Okay, either iodida or bromida. Jangan kata kalium fluorida, tu pun tak boleh. Okay, yang you belajar iodida dan bromida saja sebagai ejen penurunan you. Yes, pandai awak. Bagus. Okay, sorry aku puji student aku, bukan korang. Okay, this one dia suruh lukis arah pergerakan elektron. Betul tak? Okay, so elektron mengalir dari mana ke mana? Okay, ejen pengoksidaan dia mengalami penurunan. So kita dia ni terima ke or derma elektron? Macam mana tu? Bagi tahu. So you tahu ini ejen pengoksidaan, dia mengalami, yes, dia mengalami penurunan. So dia akan terima ke atau kehilangan elektron? Dia akan terima elektron. Betul? Okay, so dia akan lalu dari mana ke mana? Tu saya nak tanya. Yes, betul. Dia akan lalu dari larutan ferrum 2 sulfat, which is this one. Dia akan lalu. Kenapa dia lalu dari sini Okay, sebab dia ni adalah ejen penurunan. Ejen penurunan mengalami pengoksidaan. So dah nama pun dia mengalami pengoksidaan, mestilah dia lepaskan elektron. So dari sinilah elektron akan bergerak. So you tunjuklah the lining elektron bergerak itu. Okay. So this is the raja bertanda itu. Tandakan arah pengaliran. Saya dah tandakan. Okay, next question, soalan D. Murid diminta menyelesaikan eksperimen sama tanpa menggunakan tube. Lukis susunan radas berikut. So tanpa guna tube, macam tadi you guna ni kan, tube ni kan. Okay, sekarang tak boleh guna tu. So nak lukis macam mana? Simple je. You lukis satu bikar, bikar macam ni. Okay, then you letak you punya, yes, pandai, you letak you punya apa nak kata, kepingan pula, kepingan karbon. Betul lah, letak karbon saja. Okay, letak karbon sebab elektrod kita guna elektroaktif. Okay, then sambungkan. Ni saya lukis laju-laju lah. Okay, sebab saya nak kejar masa. Okay, ni G. Then pastikan Swiss dia terbuka tau. Dia ada Swiss yang sambungkan dia. Okay, so dia bergerak dari sini. Okay, dia pergi combine dengan benda ala ni. Tapi benda ala ini dia duduk dalam pasu berliang. Okay, so level air yang dia adalah yang ini. Okay, so ingat, tidak payah ingat.
kejap saya cuba guna warna lain. Dalam pasu saya guna, let's say this colour lah. Yang pasu berliang tu saya guna this colour. Selain daripada tu semua saya guna this colour. Nampak tak? So, kena label. Lukis jangan tak label, salah. So label lah setiap satu ni. Aku ambil black colour lah. So you tahu ni pasu berliang, betul tak? Betul, ni pasu berliang. Then apa lagi? Yes, ini adalah karbon. Ini pun karbon, betul. Yang ini, yes, pandai, larutan ferrum 2 sulfat. Semakin lama tulisan doktor lah tulisan aku ni. Dan saya nak tanya satu lagi. Kejap yang ini apa tu? Suan, dalam pasu ni, dalam pasu ni apa kan? Saya letak solution juga kan? Yes, dalam pasu ini larutan kalium dikromat. Pandai awak, 6 beresid. 6 beresid. So you lukis gambar aja ni betul-betul tau. Saya lukis senja-senja ni sebab saya nak kejar masa. Plus saya memang benci lukis. So literally you tak guna tube you guna bika sekarang. You susun, tapi kan dua-dua solution ni sekali, betul tak? Macam tube you tu, lengan you tu you boleh boleh asingkan lagi. So yang ini tak boleh. So apa you buat? You letak je satu pasu yang mana dia specifically untuk larutan kalium dikromat beresid. Lagi satu tu, the full tu dia ada ferrum 2 sulfat. Dia macam tu. Ada yang tanya, cikgu nak pasu berliang nak letak yang mana? Cuba tengoklah. Macam tadi saya letak untuk kalium dikromat 6 beresid, betul tak? So letak pada cathode. Yang mana cathode tu lah, letak pada tu. Faham? So this is the gambar aja. Manakah you punya dua markah itu? Markah pertama you lukis, dan markah kedua adalah you label. Itu sahajalah you punya markah. Faham? So saya harap you faham soalan ni. Soalan ni just a bit melukis sahaja. Memang ramai benci soalan macam ni. Saya pun benci soalan macam ni. Saya memang benci-benci kerja-kerja melukis ni. That's why saya ambil kimia. Even bio pun samalah. So next, soalan nombor 8. Soalan terakhir untuk video kali ini. Take 5, baca soalan, cuba jawab. Saya nak pause video sekejap. Saya nak minum air pula. Dah letih saya membebel dari tadi. So kejap. Jom mula. Nombor 8. Polimer boleh dikelaskan sebagai polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Tak apa, aku nak tutup buku teks boleh tak? So Raja 8.1 menunjukkan formula struktur bagi satu polimer. Dia ada Cl. Dia ada H. Hati-hati sikit. Dia tanya jenis polimer. Ni polimer apa? Cuba tengok. Dia ada Cl. Dia bukan unsur semula jadi, betul tak? So ini adalah polimer. Yes, betul, polimer sintetik. Jenis polimer dua je, either semula jadi atau sintetik. You kena tengok formula struktur dia untuk tentukan. Lukis formula struktur monomer. Lukis monomer untuk yang ini. So monomer dia simple je. You lukis, yes, betul. You pilih yang mana double bond. So it's simply H dengan C dengan H. Dia ada double bond dengan C balik. Dan Cl serta H. Inilah monomer dia. Pastikan you punya arrow tu betul-betul, yang ni, yang Cl punya ni betul-betul pair kepada Cl. Faham tak? So this is the monomer. Monomer untuk polimer sintetik yang ni lah. So next question. Persamaan kimia bagi pembentukan polimer. Ni semua you sebenarnya dalam buku teks dia terang dah. So monomer dia macam mana tu? So ada contoh, ada N kali monomer dia. Monomer dia. Lukis monomer dia. So dia ni akan menghasilkan apa? Yes, betul, akan menghasilkan macam ni. Polimer yang besar tu lah, yang big tu. Cl, H kat sini, H kat sini, N. Lah, done lah. So markah dia formula bahan dan hasil betul. Formula ni betul.
dan juga kedudukan N yang betul. You wajib letak N kat depan, jangan letak N kat sini. Tu menyampah tu. Okey. Dan juga lagi satu, when pada hasil pun sama juga, N kena ada, iaitu kat bawah. Faham? Saya harap you faham Jangan tengah-tengah bab polimer ni kena laju sikit, sebab it's all about you faham sahaja. It's not about konsep. Okey, satu contoh objek diperbuat daripada bahan sama. Okey, dia polimer sintetik, betul? So, kita boleh kata baju hujan, okey, ataupun tapak kasut, pipe pun boleh diperbuat dari polimer sintetik. So, saya nak make myself easier, saya kata baju hujan. Okey, soalan minta berapa contoh? Satu contoh. You bagi 2 betul tak? Salah. Okey, walaupun dua-dua betul, still salah sebab kita korang soalan. Okey, next question. Berdasarkan jawapan 81, cadangkan bahan P dan Q. Okey, P ditambah kepada asid, laktase menggumpal dengan cepat. Okey, ni ditambah kepada laktase, tiada perubahan. So, kalau laktase tu menggumpal, itu semestinya asid. Pilihlah mana-mana asid. Okey, biasanya saya suka letak asid etanoik. The best one lah usually. Okey, untuk penggumpal laktase semua kita banyak guna asid etanoik. Tapi sebarang asid boleh lah. Okey, dan juga tiada perubahan ni adalah alkali, which is ammonia. Lagi spesifik kan larutan ammonia. Okey, jadual 8.2 menunjukkan maklumat bagi dua jenis penyedut minuman yang terdapat daripada polimer berbeza. Saya pernah tengok soalan ni. Ni daripada selulosa. Ni daripada pecahan petroleum. Okey, so soalan ini dia tanya, anda sebagai pencinta alam sekitar, mana menjadi pilihan anda? Wajarkan pilihan anda. Okey, so sebenarnya biasanya soalan macam ni ada 2 jawapan, tapi soalan ni ada 1 je jawapan. Okey, dah kata awak sebagai pencinta alam sekitar, pandailah sikit you nak pilih yang mana. S ke T? Semestinya S. So you katalah, saya pilih penyedut minuman S. Okey, kenapa you pilih penyedut minuman S? Sebab dia tidak menyebabkan pencemaran. Boleh sebab dia kata you pencinta alam sekitar, atau mudah dilupuskan boleh, ataupun terbiodegradasi. So I take a simple reason, tidak mencemarkan alam sekitar. Itu je jawapan dia. Okey, laju je nak discuss soalan ni. So dah settle semua soalan bahagian A untuk paper Kedah. So next video untuk bahagian B pula. Okey, tak apa. So polimer ni memang saya lajukan sebab dia banyak konsep. You baca, you faham, that's it. Kalau macam bab redox ke sebatian karbon ke termokimia, dia kompleks. Tapi kalau saya terang, you senang faham. Tapi polimer dengan bahan tambahan serta alloy ni is all about you faham ke tak apa you baca. You kalau faham, you boleh memorize apa yang you baca, then this will be a very easy chapter lah. But personally, I don't like polymer lah. I memang tak suka. I tak tahu kenapa I tak suka. So tak apa, biar je. Whatever it is, you just like study sahaja. Tak boleh pilih-pilih. Sebab semua yang akan you belajar daripada syllabus ni, semua akan ditanya. Semua relevan untuk ditanya. Faham? So jangan pilih-pilih topik. So lukisan tu lukis betul-betul saya je boleh lukis cepat-cepat macam ni. You tak boleh lukis cepat-cepat macam ni. Nanti saya cubalah lukis properly sikit ni sebab saya nak laju. Tu sahaja. Okey, yang ni ingat, nak jawab soalan ni bab redox, you kena tahu yang mana ejen penurunan, yang mana ejen pengoksidan. Ingat, pengoksidahan berlaku pada anode. Betul awak. Okey. Dan penurunan berlaku pada kathod. Okey, ejen tu lain. Kalau dia ejen pengoksidaan, dia berlaku penurunan. Kalau dia ejen penurunan, dia berlaku pengoksidaan. Dia macam tu konsep dia. Faham tak? Dia bukan ejen penurunan, dia maksudnya dia berlaku tindak balas penurunan. No. Dia ejen kepada penurunan. So which is dia mengalami pengoksidaan. You kena ingat macam tu. Okey. Ingat vice versa lah. It is vice versa. Faham? Dan juga kedudukan anox kotor you kena ingat lah. You just ingat macam ni je. Anox. Saya suka ingat anox ni. So saya ingat anox ni, N ni yang mana mengalami oxidation. So kat sini yang mana mengalami oxidation? This fuller. So this B lah anox you. Faham? Kita akan cubalah lagi banyak tips untuk redox. Sebab saya tahu redox agak mencabar. Nanti saya akan bincang soalan topikal untuk redox. Berapa orang nak soalan topikal untuk redox semata-mata fully? You boleh bagi tahu, saya akan bincangkan semua soalan topikal untuk redox. Okay, I can teach you guys sampai orang mahir. Dan yang ini is just sebatian karbon, tak ada apa yang susah unless kat sini lah natrium propanoat ini calculation jangan kata susah. So itu sahaja untuk video kali ini. Video dah sampai 30 minit, tak apa, pendek je, tak panjang sangat. Kita akan cuba discuss soalan nombor 9
in next video. Okay, it's about haba. Okay, so pastikan you baca, then you datang tengok video ini. You baca, you settlekan soalan, baru you cuba tengok video. And then kita ada for Alloy. Alloy pun famous juga. Saya rasa tahun ni dah 2 negeri dah dikeluarkan Alloy sebagai soalan, apa nak kata, soalan bahagian B, bahagian C dia. So boleh pilih, boleh jawab dua-dua sebenarnya, jangan pilih. Then lastly ada soalan berkaitan dengan my favourite chapter, which is acid base dan garam. So boleh jawab dulu. Saya cuba settlekan semua ini in the coming video, sebab sekarang saya memang rushing untuk settlekan bahagian A. Okay, this month memang saya plan nak settlekan bahagian A. Mulai next month baru saya nak rush kepada bahagian B dan C. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. I akan jumpa you dalam video seterusnya. Bye bye.